Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya di alam maya. Kita berbincang, kita berbicara. Apa khabar saudara Muhammad Naim? Saudara Azra 62. Saudara Fu Wui, how are you Fu? Sabar malam bersama saya ya. Saudara Muhammad Sith, saudara Aziz, saudara Azra 62. Nick Bolia ya, saudara Khairul Anwar, saudara Herman, saudara Koh Tat Mau. Apa khabar saudara? Future Visions, nama sedap. Saiful Sedin, Nick Bola, Muhammad Azizi Nazmi, saudara Mas Al-Bajan, saudara Nenek Porak, lama tak dengar. Apa khabar Rusnin Korongot, orang Sabah ya. Saudara Azan Yusof, saudara Miss Iz 27. Empat Langkring, Syahil, Roslan Le, Saiful Amir. Saya mendoakan anda semua bahagia. Lan Basong, ini malam ini adalah malam Minggu ya. Saudara Anggrek Rimba, saudara Muhammad Izhar, saudara Mat Fauzi Buang, saudara Ambin, Aim Bim, saudara Abdullah Majid, saudara Raja Kamal Raja Baizan. Apa khabarku? Semoga sihat di Sungai Petani ya. Syam Haris, Nek Farhan, Dinal Nadia, Nek Farhan, Nur Maria, Munim Ahmad, Jamal Harun, Syahar Ibrahim. Saya minta maaf kerana salah sebut nama tu, bukan pasal apa, sebab tulisannya kecil sangat saudara. Bila tulisan kecil tu dah tua-tua begini, kadang-kadang dia rabun sedikit ya. Apa khabar Teguh Osman? Lama tak dengar cerita. Saudara Muhammad Azim, Muhammad Ali, terima kasih sharing. Terima kasih. Jadi teman-teman, saudara boleh share, boleh like, boleh juga ini join ataupun dia panggil apalah, saya lupa lah ayat perkataan tu. Boleh masuk bersama dalam grup ini, percuma saudara. Dan yang paling penting share, like dan ini dia join tu maksud apa kata dia, saya pun lupa ayat tu. Terima kasih saudara Syuhami. Saya harus memberi pencerahan hari ini saudara. Jangan lupa share, likes and join ataupun menyertai dalam ruangan ini supaya mendapat kabaran ataupun signal sama ada saya live atau tidak. Saudara. Baik, hari ini hari Sabtu. Tanggal 10 Julai 2021. Nampak gayanya virus corona masih lagi ganas dan menyerang bumi kita ini. Semalam 9,180, hari ini terus meningkat saudara, iaitu 9,353. Dan jumlah keseluruhan sudah mencapai 827,191 orang warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona. Dan hari ini sejumlah 87 warga bangsa kita yang tewas, yang meninggal dunia, menjadikan jumlah terkumpul sudah 6,067 orang yang telah pun meninggal dunia kesan daripada wabak virus corona. Sebab itu saya katakan bahaya saudara virus ini. Jadi jagalah kebersihan diri, duduk di rumah, pastikan kita jaga kita dan keluarga kita. Hanya ini yang boleh membantu kita saudara ya. Di Perlis hari ini nampak gayanya Pak Nazir ada peningkatan. Semalam 1, hari ini 4. Di Kedah ada susut sedikit tapi masih lagi tidak baik sebab semalam 417, hari ini 364. Saudara Nah Jalaluddin. Di Pulau Pinang ada peningkatan. Mami-mami, combi-combi, nana-nana kena jaga tu sebab 142. Sebab dah 2 hari betul-betul dia peningkatan Daripada 140 dia naik 142, hari ni 180. Alhamdulillah. Yuk. Mungkin Epic One Labor dia dah menjerit, turun lagi, susut. Daripada 543 dia turun 241, hari ni susut lagi 145. Jadi orang Perak jaga diri baik-baik teman. Cuma di Selangor walaupun ada susut tetapi masih lagi pada angka 4,000. Dah 3 hari berturut-turut Selangor mencatatkan jumlah 4,000. 3 hari dulu 4,152. Semalam naik 4,400 dan hari turun susut tetapi masih lagi 4,277 warga yang dijangkiti oleh virus corona di Selangor. Jumlah keseluruhan di Selangor sudah 281,670 orang yang dijangkiti oleh virus corona ya saudara. Di wilayah persekutuan juga
masih belum, dah 4 hari berturut angka 1000 ke atas. 4 hari dulu 1005, kemudian dia naik 1133, naik lagi 1271 dan hari ini terus meningkat pada angka 1398. Begitu juga di Putrajaya. Walaupun 2 angka tetapi ada peningkatan. Semalam 16, hari ini 39. Di Negeri Sembilan ada sedikit susut tetapi masih lagi dalam situasi kebimbangan, iaitu semalam 899, hari ini 638. Cuma yang memeranjatkan saya, ini yang amat memeranjatkan saya apabila saya mendapati warga Melaka daripada peningkatannya daripada 183 naik 222 semalam, dan hari ini adalah tertinggi di negeri Melaka iaitu 835. Jadi warga Melaka jaga kebersihan diri, jaga keluarga, duduklah di rumah. Kalau tak ada keperluan jangan kita keluar rumah sekarang ni. Nampak gayanya virus corona nampak seperti mengganas di bumi Melaka saudara. Di Johor juga ada peningkatan Semalam 315, hari ini naik 399. Johor juga gelombangnya turun naik dan turun naik. Di Pahang juga saya melihat ada tanda-tanda peningkatan sebab 3 hari lepas 152, kemudian dia meningkat 214, hari ini 247. Ini di Pahang. Tapi alhamdulillah di Terengganu nampak gayanya susut, masih lagi kekal 2 angka. Semalam 82, hari ini 50. Begitu juga di Kelantan. Syabas warga Kelantan. Selepas 1, 2, 3, 4, 5 hari 100, hari ini Kelantan mencatatkan double digit ataupun 2 angka iaitu 89. Di Sabah susut semalam 323 hari Senin, hari ini 251. Di Labuan juga kekal, dah berapa hari dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari kekal 2 angka. Walaupun ada peningkatan sebab semalam 80, hari ini 85. Begitu juga di Sarawak ada tanda-tanda pengurangannya daripada 406 semalam, hari ini turun 352. Ini saya rasa pastinya memberi kelegaan di Sarawak kerana tempoh tamat mandat kerajaan daripada negeri Sarawak adalah pada pertengahan bulan Ogos. Jadi kerajaan Sarawak sekarang ini dalam keadaan gusar. Kalau darurat tamat 1 Ogos, jadi mandatory pilihan raya negeri perlu diadakan selewat-lewatnya bulan September. Jadi nampak gayanya pimpinan kerajaan di Sarawak sedang melihat petunjuk jelas dari Kerajaan Persekutuan berkaitan dengan darurat dan juga COVID-19. Kerana tiada kenyataan resmi daripada kerajaan Tan Sri Mahidin sama ada darurat nak disambung ataupun tidak. Dan ini membuatkan kedudukan di Sarawak penuh tanda tanya sebab mereka harus mengadakan pilihan raya negeri selewat-lewatnya bulan September. Jika tidak, maka negeri itu terbubar dengan sendirinya Dewan Undangan Negeri. Ini satu masalah lagi di Sarawak, saudara. Bagaimanapun kita mengharapkan agar virus corona tidak terus-terusan menyerang di bumi Kenyalang dan warga Sarawak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pilihan raya umum bagi di negeri Sarawak, saudara. Dan untuk hari ini, saudara, bulan Julai, 10 hari. Dalam tempoh 10 hari ini sudah mencatatkan jumlah terkumpul iaitu 75,212. Ini untuk bulan ini saja. Bulan lalu jumlah terkumpul 178. Tapi tak tahulah bagaimanapun kita mengharapkan agar ia tidak terus meningkat. Biarkanlah ia berkurangan berterusan, saudara. Baik saudara, itulah laporan yang sempat saya berikan berhubung dengan COVID-19. Kita masuk ruangan tentang sedikit pencerahan dalam tazkirah. Kerana banyak orang bertanya apakah boleh kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk dibaca sebelum diminum bagi sebagai ubat, penawar dan sebagainya. Maka ada dalil ataupun hadis yang membenarkan untuk membaca Al-Quran dan zikir pada air yang nak minum sebagai upaya kita untuk dijadikan sebagai ubat. Sebab hadis jadikan dalil landasannya boleh mengamalkan membaca zikir Al-Quran pada air minum berkisar pada kisah para sahabat. Bahawa pada satu ketika ada sahabat yang berada dalam keadaan safar, iaitu bermusafir.
dan mereka tiba di satu perkampungan. Apabila mereka berada di satu perkampungan itu, nak mencari makanan, bertanya pada warga kampung itu, desa itu, mereka kata kami tidak boleh memberi makanan sebab pembesar kami sekarang ini sedang kering. Jadi apa sakitnya? Kerana katanya dijangkiti oleh disengat oleh kalajengking. Jika kamu boleh mengubat pembesar kami, pasti kami akan beri kamu jamuan. Jadi antara para sahabat itu, maka mereka pun mengambil air dan dibacakan surah Al-Fatihah dan berzikir, berdoa pada Allah SWT dan diberikan kepada pembesar tersebut untuk minum. Alhamdulillah, dengan kebesaran ayat suci Al-Fatihah, maka pembesar tersebut sembuh. Jadi bergembiralah warga di desa tersebut dan mereka memberikan makanan dan menghadiahkan seekor kambing muda sebagai hadiah. Jadi para sahabat ni pulang ke Madinah bercerita dengan Rasulullah berhubung dengan peristiwa tersebut. Jadi Rasulullah sambil tersenyum. Rasulullah ni jarang ketawa macam kita ni, ketawa terbahak-bahak. Baginda Rasulullah tersenyum, dia kata, Alhamdulillah, mintakan saya sedikit daging kambing itu. Jadi artinya bila Rasulullah juga sudi memakan hadiah itu dan baginda merestui tindakan tersebut, jadi bolehlah kita ni ikut apa saja sunnah Rasulullah. Jadi kalau saudara rasa-rasa dah tak ada jalan lain lagi, ambillah air dan bacakan Al-Fatihah, berzikir atas nama Allah, selawat kepada Rasulullah, berdoa. InsyaAllah rasanya, sebab itulah yang ada, yang dapatan saya berhubung dengan air yang boleh kita minum, dibacakan ayat suci Al-Quran. Tapi janganlah digelangkah pula ya saudara ya. Baik saudara, itu adalah tazkirah pendek. Dan mutiara kata kita hari ini, jika kamu melihat ramainya orang miskin di negara Islam, ketahuilah bahawa di sana ada si kaya yang merompak mereka. Ini kata-kata yang dilapaskan ataupun yang diungkapkan oleh Syekh Mutawali Syarawi. Jadi Allahyarham mengatakan bahawa jika kamu melihat ramainya orang miskin di negara Islam, ketahuilah di sana ada yang merompak mereka. Itu untuk kita jadikan iktibar akan kata-kata tersebut saudara ya. Banyak orang bertanya saya kenapa tiada e-commerce. E-commerce selagi dalam keadaan wabak ini saya tidak akan menyiarkan, sebab saya tidak mahu teman-teman terliur dengan iklan-iklan produk-produk makanan. Dalam keadaan kita susah begini, saya harus menyantuni dan bersama dengan anda. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya akan terus berbicara. Saya mohon agar warga di bank negara dan syarikat-syarikat perbankan, tolonglah prihatinlah sedikit dengan untung nasib rakyat yang sekarang ini semakin tertekan dalam keadaan COVID yang begitu bermerajalela negara kita ni. Jadi dalam keadaan kita berperang dengan COVID-19, jadi anda warga bank, berilah sedikit keprihatinan, layanlah, santunilah setiap peminjam itu. Bukan mereka tidak mau bayar, tapi kerana sekarang ni mereka tidak punya kemampuan. Jangan pula diberikan bagaimana yang saya dapatan saya perlu adanya interest ataupun faedah, sedangkan menteri kata lain, buatannya lain ya saudara. Dan pada warga yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja, saya mengharapkan agar tolonglah, bantulah warga kita yang berusaha untuk mengeluarkan simpanan mereka. Ini bukan wang anda, bukan wang kerajaan, ini adalah wang yang mereka simpan, hasil daripada titik peluh mereka sepanjang bekerja. Ini dalam keadaan darurat. Dalam darurat begini, tolonglah. Mereka cuma mahu untuk mengeluarkan simpanan mereka, bukan banyak pun, 10% saja. Jadi tolonglah. Dan kalau boleh tak usahlah ditangguhkan 1,000. Berilah secara, kalau dah kata 5,000, berilah 5,000 secara tuntas. Sebab mereka sedang terkesan sekarang ni, berbulan-bulan terkurung di rumah, tidak ada punca pendapatan. Jadi anda yang punya kuasa, gunakanlah kuasa itu untuk membantu. Kalau kita ada kuasa, kita tak menggunakan kuasa kita untuk membantu orang, tunggulah masanya. Apabila kita tidak ada kuasa nanti, kita akan jatuh dengan penuh kehinaan. Baik saudara, jangan lupa saya ingin berpesan pada pimpinan kerajaan. Kalau kita terus berbelanja tanpa had, tanpa mendapat kelulusan daripada parlimen, dikuatiri negara akan terus muflis. Ya saudara, sebab semalam pun saya dah menyatakan Bloomberg, dunia luar, dunia ekonomi sudah melihat bahawa negara Malaysia ini sudah pun berada di ambang failed state. Satu benda yang agak menggusarkan kita. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah
Politik Melayu, arti sebuah perjuangan. Arti sebuah perjuangan. Ya, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa khabar Pak Nazil? Beliau tadi mengantar saya banyak pantunnya, 10 pantun yang dikirimkan untuk saya baca malam-malam berikutnya. Cantik-cantik belaka pantun-pantunnya menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Dan malam ini kita masih lagi menyantuni pantun Pak Nazil menggunakan 3 patah perkataan. Itulah hebatnya Pak Nazil bermain dengan kata-kata. Ya, menurut Pak Nazil, sekeluarga pergi rompin menginap rumah tamu. Hendak jadi pemimpin, lengkaplah dengan ilmu. Jadi kalau nak jadi pemimpin, kena berilmu. Kalau anda tidak mempunyai ilmu, macam mana nak memimpin? Sebab orang memimpin ini mesti bijak daripada orang yang dipimpin. Kalau orang dipimpin itu lebih bijak daripada yang dipimpin, kalau orang yang dipimpin itu lebih bijak daripada pemimpin, jawabnya kelang kabut lah, saudara. Kemudian kata Pak Nazil lagi, ayah dapat geran. Geran tu itu surat hak milik tanah. Itu keluar utara ni geran lah, geran tanah, saudara. Ayah dapat geran, usaha setiap hari, jaga hak jiran seperti hak sendiri. Ini beliau berpesan, kalau kita berjiran, kita harus menjaga hak kejiranan kita itu dengan sepenuh hati, sebagaimana kita menjaga hak kita sendiri. Terima kasih Pak Nazil dengan santunan pantun yang begitu indah dan cukup berarti. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Rohaizat Al-Banjari. Pentik aja kata-katanya tu, tapi bagi saya cukup berarti. Dalam kiriman begitu tentang Malaysiaku, rintihan rakyat. Kata saudara Rohaizat Al-Banjari, dia kata rakyat berebut katil di hospital, sedangkan ahli politik berebut jawatan. Rakyat mengagih makanan, sedangkan ahli politik mengagih kekayaan. Rakyat berfikir esok adakah makanan atau tidak, sedangkan ahli politik memfikir esok apakah ada kuasa lagi atau tidak. Rakyat kata gagal, tapi orang politik kata masih belum percaya. Begitulah kita ni kadang-kadang saudara dipermainkan dengan kata-kata oleh mereka bernama pemimpin, khususnya orang politik. Akhirnya rakyat hari ini saya dapat kiriman, besok saya akan ulas lagi, lebih teruk lagi besok gambarannya, sebab saya fikirkan besok saya nak mengulas tentang bagaimana rakyat sudah benci melihat orang politik. Sebab itu kita melihat banyak kiriman-kiriman, mereka bukan lagi mengeluarkan kemarahan, malahan sudah ada kata-kata yang lebih teruk daripada itu. Tapi saya akan santuni besok, saudara, ya. Baik, saudara, kepada mereka yang mengikuti live saya ini, dan jika mereka mahu menyunting live untuk dimasukkan dalam channel YouTube ataupun dalam Instagram ataupun dalam Twitter dan sebagainya, anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab, saudara, ya. Berkali-kali saya dah berpesan. Sebab ini juga dinyatakan oleh peguam saya. Dia kata kena bercakap. Dia kata nanti bosan juga viewer saya. Dia kata tak apa, biarlah mereka marah asalkan you tidak tersilap dan you tidak tersasar. Okey, saya harus mengingatkan. Jadi mereka yang menyunting semula live dan masuk ke dalam channel YouTube dan sebagainya, maka adalah menjadi tanggungjawab setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang sebelum anda mengambil live saya ini untuk dimasukkan dalam tube dan sebagainya. Bagi anda yang berbicara dengan saya hari ini secara live ini, itu tanggungjawab saya kalau saya santuni. Kalau saya tak setuju, nanti saya kata salah tu, saya kata. Jadi artinya saya harus menegur. Cuma saya minta gunakanlah bahasa yang molek-molek. Kita ni warga cinta damai, warga yang harmonis, yang tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya digunakan oleh seorang insaniah sama insaniah. Secara prinsip kita adalah we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan ini adalah ruangan, sebenarnya saya cakap terus terang, ini adalah ruangan pencerahan. Saya cuma memberi pencerahan mengikut pengetahuan dan pengalaman saya dan dapatan-dapatan saya daripada apa yang tular dalam media sosial dan sebagainya untuk kita bahaskan bersama. Lain tidaklah semata-mata niatnya supaya rakyat, warga netizen, warga maya dapat memahami. Dan ruangan ini tentulah ruangan politik, dan saya akan memberi pencerahan dari sudut politik, saudara, ya. Dan hari ini, saudara, saya menerima kiriman terkejut juga. Rupanya semalam
seorang lagi ahli perniagaan telah pun mengambil keputusan. Kita tak boleh kata sebab polis pun tak mengesahkan sama ada dia mati bunuh diri dan sebagainya, sebab pihak polis masih menyiasat. Jadi kita katakan bahawa seorang ahli perniagaan ditemui mati tergantung dalam bilik rumahnya, iaitu di Taman Putera Ceras, Kuala Lumpur. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang, Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak, kejadian itu hanya disedari oleh isterinya yang pulang daripada membeli barangan keperluan. Alangkah pedih, apalagi sedihnya hati seorang isteri melihat suaminya tergantung dan mati. Itulah keadaannya sekarang ni, kerana mengikut siasatan polis bahawa lelaki tersebut berada dalam kemurungan sebelum berlakunya kejadian ditemui mayat yang tergantung. Dan pihak polis masih lagi belum menjelaskan sama ada dia warganya siapa, namanya dan sebagainya. Bagaimanapun katanya mayatnya tergantung di bilik tingkat bawah. Ini adalah ahli perniagaan yang rasanya bukan sembarangan, mestilah somebody. Dan sebab itu tidak disebutkan nama dan sebagainya, nak menjaga aib keluarganya, menjaga maruah keluarganya. Bagaimanapun polis mengesahkan bahawa seorang ahli perniagaan ditemui mati tergantung dalam bilik rumahnya di Taman Putera Ceras semalam. Gitulah keadaan saya tak suka mendengar membuat laporan itu, tapi ini yang terjadi. Rakyat terus mengambil keputusan membunuh diri. Dan saya juga menerima kiriman daripada seorang sahabat. Dia kata T20 yang dulunya begitu bahagia, mempunyai banyak duit lah. Orang yang di dalam golongan berjaya lah, T20, bukan B40, bukan M60 ya. Ialah golongan T20. Katanya dia kalau T20 ni rebah, maka rebahlah sekali nak buah. Dan kawannya T20 ada salah seorang kawannya telah pun rebah. Syarikatnya katanya ada 4 cawangan, mempunyai kaki tangan sekitar dalam 30 orang. Dan perniagaannya terjejas begitu teruk kesan daripada PKP. Dia terlibat dalam bidang pengangkutan. Tapi apabila menjalankan perniagaan tersebut, maka dia memerlukan permit untuk rentas negeri, rentas sempadan dan sebagainya. Dan mempunyai aset kenderaan yang begitu banyak. Jadi terpaksa membayar ansuran bulanan dengan bank sekitar 90,000 sebulan. Kemudian gaji 30 orang pekerja lebih kurang dalam 60,000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 150,000 sebulan. Dan gaji terakhir yang sempat dibayar adalah pada bulan Jun yang lalu. Yang akan datang katanya dia tak tahu macam mana nak buat dah. Dah habis dah. Jadi bayangkanlah saudara, syarikat SME ini dia telah pun berniaga selama 4 tahun. Tapi dalam PKP yang pertama dulu, habis licin simpanannya. Kemudian baru nak bergerak sedikit, datang PKP kedua. Akhirnya aset-aset licin, terpaksa dijual. Jadi orang kata loan tu ada moratorium, jimat dan sebagainya. Dia pun dia marah ni. Hampir bank tengok, ada syarat ke apa? Syarikat ni, syarat-syarat ini Pak Menteri kata lain, bank kata lain. Dan kena ingat saudara, kalau T20 rebah, maka rebah sekali dengan anak-anak buahnya. Kalau 30 orang anggota syarikatnya yang turut rebah, yang turut tersasar mengalami rebah, artinya kalau 30 orang ini dia ada seorang anak saja dan isteri, artinya 90 orang yang terjebak dalam masalah. Jadi dia nak menyelamatkan keadaan, dia tak mampu dah. Akhirnya terpaksa menutup operasi syarikatnya. Buat apa pun tak kena katanya, bukan senang. Sebab itu saudara, bukan mudah untuk menjadi seorang majikan. Jadi anda yang masih ada kesempatan bekerja itu, jagalah kerja dengan baik. Sebab menjadi majikan ni tak tidur malam saudara. Itulah keadaan saudara. Dan alhamdulillah saya mendapat kiriman daripada teman bagi warga yang di kawasan perkampungan Bebar di kawasan Parlimen Pekan, bahawa seramai 888 orang telah pun memperolehi bekalan bakul makanan dan sedikit wang bantuan tunai menerusi program bantuan prihatin Pahang sebagaimana yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Pahang yang begitu perhatian bahawa beliau mengeluarkan sejumlah 23.13 juta ringgit wang daripada tabung Negeri Pahang untuk diagihkan kepada rakyatnya. Dan cara agihan itu macam mana dilakukan di Bebar itu cukup baik, iaitu dia memanggil ke semua. Macam di Bebar itu ada 12 kawasan,
perkampungan dalam daerah Bebal, bantuan selalu melalui pengurusi Jawatankuasa Kemajuan Kemakmuran Kampung. Jadi JKKKK ni dialah pergi ke tempat pusat, ambil segala bakul makanan dan juga wang ini dan diagihkan kepada anak buah. Itulah baru bersasar. Bukan hanya orang datang tuntut. Kadang-kadang orang tak ada kenderaan dalam keadaan sekarang ni, susah nak bergerak dan sebagainya. Tanya kepada pimpinan Pekan. Kalau Pekan ni tentulah Datuk Seri Najib. Ahli Parlimennya Datuk Seri Najib. Begitu tersusun dan teratur, mereka mengagihkan bantuan pada rakyat. Dan akhirnya rakyat itu bersyukur. Semoga tindakan sebegini dapat dilakukan oleh kawasan-kawasan dan negeri-negeri lain. Sebagaimana saya katakan, saya ingat dalam 2 minggu lepas, ahli parlimen kawasan di Kelantan, saudara Yang Muhammad Latif, kawasan Kuala Kerai, beliau pun melakukan tindakan yang sama, memberi kepada ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi masjid, diletakkan bakul-bakul makanan. Jadi rakyat mudah dapat, mudah akses. Tetapi kawasan Kerai itu tak adalah duit, sebab beliau pun dalam keadaan ahli parlimen yang bagi saya yang tidak punya apa-apa, tapi masih lagi berusaha melalui teman-teman, derma kawan-kawan mencari bantuan untuk rakyatnya. Tahniah. Yang tahniah untuk warga Pekan, tahniah Kerajaan Negeri Pahang, tahniah kepada saudara Latif di Kuala Kerai, dan saya mengharapkan juga benda ini dilakukan juga di kawasan-kawasan parlimen-parlimen yang lain dan Dewan Undangan Negeri yang lain. Saudara, hari ini Berita Harian melaporkan, Berita Harian online melaporkan sejumlah, ini keadaan yang tidak seronok kita lihat saudara ya. Sejumlah 450,000 syarikat kecil dan sederhana dijangka bakal gulung tikar menjelang bulan Oktober mendatang. Kalau tanpa ada bantuan, tanpa ada suntikan daripada pihak pimpinan kerajaan, maka 450,000 syarikat kecil dan sederhana ini gulung tikar. Jika ini berlaku, ia tentulah mengundang situasi pengangguran, dan dijangka lebih kurang 2 juta warga lagi akan dapat menganggur yang tidak mempunyai pekerjaan. Inilah gambarannya dalam keadaan negara kita. Ini yang saban malam kita mengatakan, pimpinan tolonglah fikir, takkanlah tak boleh fikir langsung. Masih bergaduh nakkan jawatan saja. Rakyat terangkan tersepit. Malahan saya melihat juga kenyataan daripada Duta Besar Amerika ke Malaysia, iaitu Brian McFetus di Pulau Pinang semalam. Dia menyatakan, kenyataan itu amat mengusarkan saya. Dia mengatakan bahawa pelabur dan pedagang daripada Amerika yang berurusan di negara ini sudah mula merasa tawar hati kerana melihat rencam politik negara ini yang masih lagi belum stabil. Tambah-tambah lagi dengan keadaan adanya serangan virus corona. Jadi kata duta tersebut, apabila situasi bertambah berkelibut, kesannya sudah lebih setahun, maka syarikat-syarikat mereka sudah pun menimbangkan untuk mengalihkan operasi syarikat tersebut ke negara luar. Bagaimana nak tarik orang lain masuk, yang ada pun bertambah lagi keluar. Jadi setakat hari ini katanya ada syarikat yang melabur selama lebih 40 tahun seperti Intel dan Dexcom. Mereka juga melihat kestabilan politik masa silam membuatkan mereka begitu yakin dengan negara kita. Suasana politik yang tentram, yang stabil, rakyatnya harmonis, mereka melabur di Pulau Pinang. Dan pelaburan mereka bukan sedikit, saudara, berbilion. Kalaulah Intel dan Dexcom menutup syarikatnya, apa jadi pula lagi? Menambahkan masalah pengangguran. Jadi ini keadaannya. Saya melihat kenyataan daripada Duta Amerika itu adalah merupakan satu kenyataan yang serius, yang perlu kita ambil perhatian, dan pimpinan negara perlu menyantuninya. Jadi kalau rasa keadaannya, sebab saya kata kalau tak perlu, kalau patut berhentilah. Bagaimanapun kita berterima kasih lah juga, adalah juga, bukan tak ada ya. Jangan kita nafikan. Ada juga pimpinan negara telah pun mewujudkan satu jawatankuasa itu dalam untuk melaksanakan Pelan Pemulihan Negara PPN, dan kabarnya Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, telah pun dilantik sebagai Menteri Penyelaras. Jadi adalah diharapkan dengan adanya jawatankuasa ini dapatlah ditangani sedikit, walaupun tak tahu macam mana beliau nak menangani, saya tak tahu. Cuma kekhawatiran saya bahawa Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, dia bukan orang politik, dia orang bank. Jangan pula dia menangani Pelan Pemulihan Negara ini macam mana
pelan bank. Kalau pelan bank, dia bankruptkannya orang aja, saudara. Ini kekhawatiran saya. Bagaimanapun kita berterima kasih bahawa hasrat kerajaan itu ada untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita, saudara. Jadi itulah gambaran sebenarnya. Dan yang seronoknya tu, bukan seronok lah, saya pun tak suka. Tapi bila menyentuh benda ni, kerana seronok juga tengok. Tentang seorang teman daripada Qatar. Dia mengirim kiriman. Dia kena catatan pemerhati bebas. Itu cerita dari Qatar. Katanya, partner saya, itu rakan kongsinya, dijemput makan malam oleh Azmin Ali dalam usaha di Qatar, dalam usahanya untuk menarik pelaburan ke Malaysia. Dan dia cuma merasa hairan kenapa Azmin Ali tak berucap dalam majlis sebut. Hanya makan apa semua, mungkin kaki tangan kerajaan, kaki tangan MITI saya mungkin berucap. Jadi akhirnya dia kata result ataupun kesan, feedback yang mereka dapat, para pelabur di Qatar secara konklusif, mereka menyatakan Malaysia masih lagi tidak kuat dan tidak stabil serta berisiko bagi pelabur. Ini gambarannya. Jadi sebab itu saya tidak nampak bahawa ada keberhasilan. Dalam keadaan begini tak perlulah kita menghabiskan wang menteri dan rombongannya pergi ke luar negara mencari pelabur untuk saat ini. Stabilkanlah negara kita. Jadi kita rasa agak sedih lah. Dan katanya dalam tulisan itu, dia kata dia kesian kaki tangan kerajaan yang sebelum ini dipandang begitu tinggi dan mulia oleh negara-negara luar. Tapi kali ini mereka terpaksa lah menjadi pencacai kepada menteri. Ini amat memalukan. Ini kiriman daripada Qatar. Kesan daripada lawatan menteri MITI ke Qatar. Dan sewaktu berada di Austria, ini satu hal yang kita pun rasa memang tak sepatutnya berlaku. Tapi itulah curahan isi hati rakyat negara ini. Apabila Azmin Ali menutup ruangan komen dalam Facebooknya dan cerita lawatan beliau di Austria itu terdedah kepada ruang dan internet, sebab sekarang ni saudara, dunia tanpa sepadan, maka penuh cacian dan maki hamun. Saya dapat kiriman, saya melihat, saya akses kepada ruangan Facebook menteri di Austria sebut. Amat memalukan saya. Warga net nampak gayanya terus memburu Azmin Ali hingga mereka menerjak masuk dalam wall menteri di Austria. Saya nak sebut nama pun mengulung lidah saya nanti, saudara. Bukan senang nak sebut nama orang sebelah. Jadi dalam keadaan begini, saya ingat tak payah nak cerita ke orang lah. Sebab bila keluar saja benda begini, saya melihat seolah-olah warga net dah tak ada sigan dan silu. Mereka memburu, masuk saja terus terjah. Dan masalahnya dia bukan masuk dalam wall ataupun Facebook Azmin Ali, sebalik Facebook menteri tersebut. Dan ini menggambarkan bahawa rakyat sini sudah benci pada pimpinan negara. Dan ini sentuhlah tentu tidak begitu baik untuk dilihat oleh pimpinan negara luar. Ada yang tulis dalam bahasa Melayu, saya pun senyum dan ketawa kerana apakah menteri daripada Australia itu faham. Ada pula yang tulis dalam menggunakan bahasa-bahasa Austria, ada dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi bagaimanapun ini memberi gambaran, dan insya-Allah besok saya akan ulas lagi tentang bagaimana rakyat menzahirkan isi hati mereka yang teramat kecewa. Ini adalah musim-musim yang tak pernah berlaku dalam negara kita. Sebab itu sebagaimana catatan daripada saudara Razlan Rafi yang dihantar kepada saya. Dia kata hospital semakin penuh, bergelempangan tubuh manusia, berlapikkan alas, katil tak cukup. Namun timbalan menteri masih tersenyum, kahwin lagi satu lagi. Itu catatan daripada saudara Razlan. Rakyat menderita, mengangkat bendera putih, tapi tindakan itu dijadikan perdebatan, sedangkan rakyat perlu makan. Menteri dan timbalan speaker boleh gelak ketawa dan bergurau dalam pesta makan durian, tapi kedai semua diarah tutup. Rakyat disuruh bungkus makanan untuk makan bersama keluarga, yang bujang terpaksa makan sendiri. Menteri pula boleh kunjung-mengunjung tanpa sekatan. Hari ini saya lihatlah tular dalam media sosial. Kenapa nak bagi tahu kat orang? Kalau betul lah anda melawat pergi jumpa mengadakan kunjungan hormat pada mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi, tak apalah. Tapi bila anda menyatakan bahawa anda bersama isteri berkunjung dan makan tengah hari di rumah mantan Perdana Menteri kita Tun Abdullah, memang kita tahu bahawa santunan itu baik. Tetapi bila cerita begitu, kita bertanya, rakyat bertanya, apakah ini dibolehkan? Dalam keadaan kita
ada SOP-nya. Kita dalam keadaan darurat. Ini yang saya katakan, menteri ni ada fikir ke? Sebab itu dia kadang-kadang bercakap, tapi tindakan itu membuatkan warga net merasakan rakyat rasa tertipu. Menteri boleh keluar, boleh berkunjung. Rakyat tak boleh berkunjung. Kalau rakyat berkunjung ke rumah saudara mara mereka, mereka akan ditangkap dan juga dikenakan compound. Sedangkan menteri wilayah persekutuan boleh. This is what yang saya katakan double standard. Satu tindakan yang tak seharusnya berlaku dan tak sepatutnya dilakukan oleh seorang menteri. Ini keadaannya. Begitu juga semalam saya nampak juga tular dalam media sosial. Timbalan Perdana Menteri berkunjung ke kediaman Presiden UMNO Dr. Syed Hamidi. Waktu itu Ketua Pemuda pula kebetulan berada di rumah Presiden UMNO. Kalau begitu keadaannya, boleh pula. Kita rakyat ni tak boleh. Apakah ada undang-undang yang double standard? Ini masalah saya. Jadi piawan tentang SOP ni tidak tuntas, tidak dilakukan dengan jelas. Rakyat tak boleh, orang lain boleh. Ini masalah yang saya selalu tekankan. Jadi kenapalah susah sangat rakyat? Rakyat dah dipenjara selama lebih 500 hari di rumah. Mereka terpenjara di rumah sendiri, terkurung. Dan rakyat dalam keadaan terhimpit. Dan bila rakyat bersuara, maka mereka mengatakan menentang kerajaan. Jadi kepada siapa rakyat nak bersuara? Bila rakyat menulis sesuatu, bila saya lontarkan pandangan saya begini, orang menganggap saya ni anti kerajaan. Kita menzahirkan apa yang dialami oleh rakyat. Jadi menteri-menteri ni apa hal? Nak marah ke orang? Jadi keperitan rakyat langsung seolah-olah tidak mendapat simpati ataupun empati daripada pimpinan kerajaan. Akhirnya, apa boleh buat? Rakyat pun menandatangan tangan. Itu saja yang termampu dilakukan. Menandatangan, memohon Allah SWT memperlihatkan kuasanya. Kerana jangan lupa saudara, memang anda berada di anjung kuasa di Sudana itu memang sedap. Memang anda berada dengan penuh kemegahan, kemerlapan kehidupan. Tapi jangan lupa, kalau anda menzalimi rakyat, itu doa orang yang dizalimi cepat dimakbulkan oleh Allah SWT, saudara. Saya ingin mengingatkan, sebab kalangan menteri-menteri itu ramai kawan-kawan saya. Janganlah menzalimi rakyat. Tolonglah rakyat. Sebab itu saya melihat ada kiriman saudara Hamdan daripada Putrajaya. Dia tulis kat saya, dia kata apabila kepimpinan tertinggi parti macam PAS, PKR dan DAP membuat satu keputusan yang membabitkan ahli-ahli parlimen mereka ataupun adun mereka, semua mereka akur. Dan tidak ada seorang pun memberi ulasan negatif. Agak berbeza dengan UMNO. Majlis Tinggi dah buat keputusan menyantuni kehendak akar umbi. Bukan keputusan itu dibuat-buat, tidak. Ini kehendak akar umbi yang begitu lama ditunggu-tunggu. Orang marah pada Presiden. Jadi akhirnya bila malam 7 Julai, Presiden mengadakan mesyuarat, kena ambil keputusan untuk melaksanakan apa yang dituntut oleh ahli. Bagai narak pula sekarang ni, Presiden disuruh minta meninggalkan jawatan. Apa hal ni pula? Yang dituntut adalah ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk meninggalkan ataupun menarik sokongan kepada Perikatan Nasional. Itu kehendak akar umbi. Dan Presiden melaksanakan. Tiba-tiba, menteri-menteri, ahli-ahli parlimen yang berjawatan, mereka sudah menghalakan ke arah Presiden. Mengatakan bahawa Presiden gagal. Yang gagal pimpinan kerajaan, bukan Presiden. Tiba-tiba itu jadikan alasan. Kerana untuk memberi alasan keberadaan mereka. Untuk membolehkan mereka terus bergelar seorang menteri, terus menjadi timbalan menteri, terus menjadi pengurusi JSC, dan mereka tidak keluar. Alasannya salah kat orang. Jadi orang lain yang makan nangka, orang lain kena getah. Ni apa hal? Cukup-cukuplah kita sekarang ni. Cukup-cukuplah kita menyalahkan orang lain atas kita yang silap. Cuba anda fikir elok Yang mahu supaya pimpinan UMNO, terutama ahli-ahli parlimen UMNO, menarik sokongan daripada menyokong kerajaan pimpinan Parti Pribumi Bersatu dan Perikatan Nasional. Presidennya Tan Sri Muhyiddin adalah ahli akar umbi. Berapa lama ditunggu? Daripada bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, 5 bulan. Tidak dilaksana. Cuba ditangani. Dan bila diambil laksana, terus serang Presiden, Presiden gagal. Apakah gagal itu kerana tidak melaksanakan on the immediate effect?
Apakah kerana tak lakukan serta-merta? Ini masalah sekarang ni sebab mereka masih lagi sedap. Duduk sebagai menteri, duduk sebagai ahli parlimen, tak mau meninggalkan jawatan. Salahkah orang lain? Ini yang saya nampak masalahnya. Dan alhamdulillah, hari ini Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, akhirnya beliau menyerahkan segala maha kelam kelibutnya. Beliau mengatakan bahawa memang apa yang dilakukan oleh Majlis Tinggi adalah menyantuni kehendak akar umbi. Dia tak salahlah Majlis Tinggi, tak salahlah Presiden. Dan beliau sendiri merasakan kita hanya masalahnya lah waktu, kesesuaian waktu. Itu alasan beliau lah, sebab beliau dah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Itu soal lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh Majlis Tinggi itu adalah satu benda yang benar, yang bertepatan, yang memenuhi kehendak akar umbi. Tapi orang-orang yang ada menteri-menteri tu, saya tak nak sebut nama, malas nak sebut nama. Bagi saya tak penting lagi nak sebut nama dia orang tu. Lebih baik saya sebut orang gila-gila tepi jalan tu lah. Kerana mereka melontarkan kenyataan yang bukan-bukan, yang tidak ada logika. Ketua Perhubungan UMNO di tiap-tiap negeri dan memberi sokongan, mau tariklah. Sepatutnya mereka memang penarikan, tapi hanya kerana apabila Presiden mengatakan terpulang. Memang pun kalau Presiden mengarahkan tarik diri, itu Presiden melakukan kesilapan, melanggar hak asasi sebagai seorang ahli parlimen. Sedangkan kena ingat, negara kita ini negara demokrasi, di mana semua orang dijamin hak mereka. Jadi kalau sesuatu benda itu dilakukan yang menyanggah hak asasi mereka, maka ini melakukan kesilapan. Apakah mereka mau mengheret Presiden UMNO melakukan kesilapan? Sebab itu Presiden UMNO kata, soal anda dengan keberadaan anda di mana anda berada itu hak peribadi anda lah sebagai ahli parlimen. Tetapi UMNO menarik sokongan. Jadi fahamlah. Jangan jadi bebal, jangan jadi bengong, jangan jadi orang macam tak ada pemikiran. Parti dah keputusan. Sebab itu tadi, kalau benda ini dalam parti DAP, dalam parti PKR ke, atau parti PAS, tak pernah bersungut pun ahlinya. Ahli parlimen mereka, kalau itu keputusan parti, mereka terus akur. Kita ni yang masalahnya. UMNO yang bermasalah. Akhirnya rakyat melihat UMNO yang salah. Bagaimanapun, sehingga saat ini sahaja, dapatan saya, alhamdulillah, bahawa sehingga at this point of time, terdapat 17 orang ahli parlimen yang akur kepada keputusan Majlis Kerja Tinggi. Akur tu maknanya mereka bersetuju untuk menarik sokongan. Cuma bila nak dibuat secara official tak tahu. Tapi kenyataan itu jelas mereka tidak lagi bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Janganlah kita dah terang lagi bersuluh. Jangan kita okey kita faham, tapi buat tak faham. Sebab yang jelas semua tahu, tentulah Bagan Datuk, ahli parlimen, tentulah Gua Musang, tentulah Pekan, Macang. Dan terbaru saya hairan, saya pun terkejut, iaitu ahli parlimen daripada Cameron Highland, itu saudara Tuan Ramli. Beliau mewakili warga Bumi Putra asli. Sebab tu saya bila bersembang dengan kawan, dia kata warga asli lebih faham daripada orang Melayu ni. Memanglah Melayu ni kadang kesam mamak lah itu sebagainya. Mereka lebih faham maksud yang diterjemahkan apabila Ketua Perhubungan Pahang menyatakan mengikut, maka dia pun bersetuju. Ertinya dia akan tarik diri bila sampai minta sokongan ahli parlimen, memang pasti dia akan lakukan. Begitu juga dengan Lenggong. Dan saya dipahamkan Penggarang adalah ini dia tempat ahli parlimennya Datuk Azlina Osman. Beliau berkali-kali menyatakan bahawa beliau tidak mahu parlimen ini dimandulkan, walaupun beliau sebagai timbalan speaker. Beliau menyuarakan. Dan of course, tentulah daripada Pontian, Datuk Ahmad Maslan. Lepas tu saya amat menyanjungi sahabat saya daripada Jerantut, Datuk Nazlan. Dia dengan jelas, bukan kerana beliau tidak lagi menjadi pengerusi Lembaga Getah Malaysia, Lembaga Kemajuan Getah, tapi beliau dari segi prinsipnya. Dia kata kalau dulu kita boleh sokong, takkan sekarang tak boleh tarik. Saya daripada Datuk Nazlan, saya angkat topi. Bahawa inilah prinsip sebagai ahli parlimen yang mewakili rakyat. Dia dapat memahami, walaupun beliau bukan ketua bahagian, beliau bukan pimpinan tertinggi di peringkat bahagian di Jerantut, tapi beliau menyatakan pendiriannya itu kehendak ahli. Dan begitu juga tentulah pergerakan wanita, Parit Sulong, dan anak muda yang terhebat, yang saya rasa mempunyai masa depan yang tinggi, iaitu Timbalan Menteri Kewangan Datuk Syahar. Beliau juga menyatakan bahawa
akan mengikut kehendak pimpinan parti. Masuklah daripada Lipih, daripada Jelebu, daripada Kinabatangan, ke mana dan sebagainya. Persoalan kita itu jelas ya saudara, ini sudah jelas di peringkat UMNO. Bagaimana pula dengan PKR, Parti Keadilan? Jangan lupa saudara, Kerajaan Perikatan Nasional terbentuk terbentuk hasil daripada langkah Sheraton yang semua orang tahu dipimpin oleh Azmin Ali. Apabila Azmin Ali mengisyaratkan keluar daripada Pakatan Harapan, maka beruntuhlah Kerajaan Pakatan Harapan, maka terbentuklah kerajaan yang baru. Bila dia keluar, menyokong Tan Sri Muhyiddin dan sebagainya. Saya difahamkan bahawa ahli-ahli parlimen daripada PKR yang mengikut bersama-sama dengan Saudara Azmin Ali, mereka sedang menanti kepulangan beliau untuk membuat keputusan. Kerana tentulah mereka tidak bersetuju atas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kerana bagi mereka, mereka merasakan itu hak Bapa Azmin Ali, kata mereka. Kerana Azmin Ali juga adalah merupakan kumpulan yang terbesar yang menjadikan Perikatan Nasional, membentukkan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai realiti. Sekarang jangan lupa saya, antara mereka, saya bagi tahu nama, ahli-ahli parlimen yang bersama dengan Azmin Ali yang sanggup meninggalkan walaupun bergelar sebagai pengkhianat kepada Parti Keadilan, Saudara Muhammad Rashid Kusnon. Datuk Rashid Kusnon adalah timbalan speaker. Nampak gayanya dua-dua timbalan speaker ni dah adalah tidak bersama dengan pimpinan kerajaan, nampak gayanya. Bahaya ni di parlimen nanti. Kemudian bagaimana dengan Zurairah Kamaluddin, Mak Lampir? Tentulah Azmin Ali sendiri. Katanya saya tak tahu. Katanya, ini dapatan saya, ada kiriman pada saya. Dia dalam kiriman waktu pelantikan Datuk Ismail Sabri, timbullah perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Yang dikirim dalam Twitternya dan sebagainya. Malahan beliau tidak bersetuju untuk merundur daripada pejabat sebagai pejabat yang digunakan olehnya, dia pejabat Timbalan Perdana Menteri. Dan beliau sebenarnya katanya, saya tak tahu, saya pun tak pernah ambil tahu pun. Orang bagi tahu dia tinggal di kediaman resmi Timbalan Perdana Menteri. Jadi kalau dia kena keluar, tentulah bertambah-tambah lagi. Mengamuk lah kawan tu kan. Jadi bagaimana dengan Azmin Ali? Bagaimana dengan Menteri Komunikasi Datuk Saifuddin Abdullah? Kemudian Dr. Santara yang pergi berada di luar negeri selama 4-5 bulan dalam keadaan COVID begini. Kemudian Dr. Mansur Osman daripada Libung Tebal. Kemudian Datuk Kamarudin Jaafar, Bandatul Razak. Begitu juga dengan Barubian yang sanggup meninggalkan Parti Keadilan menyertai begini. Tiba-tiba mereka melihat ada berlaku macam satu perubahan yang sedang berlaku kabarnya bahawa dalam Kerajaan Perikatan Nasional macam-macam lah kita dengar. Begitu juga dengan Ali Biju dari Sarawak, Willy Mogin dan juga Nonathan Yansin. Okey, jadi ada 11 orang tu. Kalau 11 orang ni keluar macam mana? Sebab itu kabarnya saya tak tahu. Saya tak tahu, adalah orang cerita. Bagi saya ini mungkin andaian, tapi besar kemungkinan boleh berlaku juga. Iaitu berkatanya ada perundingan dengan parti DAP untuk stabilize. Kalau ini berlaku, maka pimpinan daripada DAP, wakil-wakil rakyat daripada DAP sama dengan amanah akan menyertai. Katanya sedang melakukan rundingan, tetapi rundingan itu tidak berhasil. Saya dipahamkan tidak berhasil. Mereka tegas untuk tidak bersama-sama. Itu dalam keadaan ini. Jadi dalam keadaan kenyataan resmi daripada pejabat Timbalan Perdana Menteri, kita dapat melihat bahawa dalam seminggu dua nanti akan ada lagi ledakan politik yang tidak menentu. Dalam keadaan begini, ini yang saya katakan, marilah masa anda mahu menyantuni masalah rakyat. Hari ini dah 9,000. Rakyat masih lagi tersepit dan anda masih berpolitik. Mereka orang politik. Sebab itu, malam besok memang saya berdalam biasa malam besok. Saya sedang mengumpul maklumat. Sebab saya rasakan bahawa rakyat seolah-olah terpedaya dan ditipu. Hanya mereka mahu kuasa, bukan fikir soal rakyat. Sebab itu saya katakan, warga UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO yang mewakili UMNO, yang berada dalam kerajaan, anda juga seolah-olah menipu rakyat. Anda sanggup membelakangkan kehendak perwakilan yang membuat usul
yang bersetuju untuk kita keluar, tak payah lagi dah. Tapi kerana anda merasakan jawatan itu lebih penting, maka anda melukakan hati rakyat. Dan mereka-mereka ini tidak sewajarnya lagi berada dalam UMNO. Jadi sekarang ni kelang kabut. Ini betul-betul kelang kabut saya. Kerana secara, macam saya katakan, arti sebuah perjuangan untuk menjadi seorang pemimpin, di sebalik memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin dia mesti ada visi yang jelas dalam mengadun perjuangan. Pemimpin mesti senafas dengan kesusahan rakyat. Pemimpin mesti senafas, mesti menyantun, mesti berada dengan rakyat. Bukan meninggalkan rakyat. Bukan memburu kuasa dan bukan memburu kedudukan. Jadi pendirian serta asas perjuangannya tidak boleh tergelincir dari mengutamakan rakyat dan tidak sekadar bermain dengan kata-kata yang penuh retorik dan meninggalkan rakyat untuk terus hanyut dalam mimpi-mimpi indah yang dilontarkan oleh mereka. Tetapi realitinya nol. Mereka bercakap indah-indah, rakyat pun terpesona. Ada harapan. Tapi realitinya nol. Kerana sekarang ni saudara, negara dicengkam kesukaran. Rakyat tak amat sukar. Warga terjerit-jerit. Naik bendera putih. Menjerit jiwa rakyat sekarang ni. Dalam kelaparan. Jadi apakah pemimpin masih belum mendengar dan melihat berita ini? Apakah mereka pakak tuli, tak dapat melihat atau buta mata melihat penderitaan rakyat? Lepas sehari-hari ada orang bunuh diri. Kalau tahu tengok deretan macam di Ipoh, berderit orang rajin minta sedekah. Duduk dekat lantai tepi dengan bank, menadah tangan minta sedekah. Apakah mereka buta mata tak dapat lihat penderitaan rakyat? Jadi saya katakan, anda ni pemimpin apa? Dalam keadaan pandemik corona masih terus mengganas. Apa usaha anda? What is your plan? Ini masih tidak, yang mana dapat jadi lantikan jadi menteri, dapat jadi menteri kanan pula tu. Jadi timbalan Perdana Menteri. Saya bukan nak menyangkut siapa. Nyatakanlah sesuatu tindakan. Rakyat dah menjerit bertahun. Tutup kilang. Di situ ramai pendatang-pendatang asing, pekerja asing. This is the main cause. Tutup. Tangkap dia orang, letakkan kuarantin dia orang sebelah. Supaya rakyat boleh bebas. Sebab hari ini rakyat menuntut kebebasan yang mutlak. Sebab itu, pemimpin mesti senafas dengan kehendak rakyat. Rakyat nak bebas, dah tak larat duduk di rumah. Tertekan perasaan. Rakyat makin tenat. Tapi menteri terus naik pangkat. Ini apakah keadilan untuk rakyat? Sebab itu saya agak terkesan bila Datuk Ahmad Maslan menyatakan bahawa ahli-ahli UMNO, khususnya ahli Parlimen UMNO, dia kena memahami UMNO juga ada perlembagaan. Mengikut perlembagaan Parti UMNO perkara 614, iaitu tanggungjawab sebagai ahli dalam menjalankan kerja-kerja parti, ia mesti mematuhi etika, ia mesti mematuhi perintah dan disiplin parti. 61.1, ia harus memegang teguh dasar parti dan melaksanakan tujuannya. Kalau parti kata dengan ini kita tarik sokongan, dia kena tarik. Tak payah nak bercakap, tak payah nak buat sidang akhbar. Ini tak betul lah, masa tak sesuai lah, ini kehendak peribadi lah, ini agenda presiden lah. Agenda presiden kepada bapak kamu apa? Yang membuat ini adalah bukan presiden. Yang minta supaya sokongan ditarik adalah Perhimpunan Agung UMNO. Bukan kamu tak dengar. Apakah waktu itu, saat itu kamu tidur, kamu lelap, telinga kamu memang pekak? Peringkat ahli, peringkat cawangan dah buat keputusan, peringkat bahagian dah buat keputusan. Masih lagi presiden cuba nak menyantuni, bawa ke Majlis Tinggi, ambil ketetapan, minta kalau boleh untuk meredakan keadaan ni, janganlah kalau lantikan apa semua jangan ambil. Okey, dah setuju. Kemudian bawa ke perhimpunan, biarlah kita buat satu keputusan yang benar-benar satu keputusan parti, dasar parti. Maka pada 28 hari bulan bersidang 28 Mac, maka dia buat satu ketetapan. Satu dunia tahu ahli-ahli UMNO tak mahu lagi untuk berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Masih lagi dilengah-lengahkan oleh Presiden. Sebab itu saya kata, saya ulangi ni kenyataan Tun Mak Hassan. Kita ni gajah. Buatlah sikap gajah. Jangan lalu ranting tak patah. Orang Melayu ni jangan buat silap pulut. Gempa je lebih. Dan bila nak laksanakan sekarang ni, semua Presiden gagal.
Presiden gagal. Gagal apa benda? Dia bukan menteri, dia bukan Perdana Menteri. Dia tak dapat jawatan dalam kerajaan. Gagal apa benda? Apakah dia gagal untuk memujuk ahli-ahli supaya tak meneruskan usul tersebut? Itu memang betul lah. Kalau nak anggap itu sebagai gagal. Tapi mampu ke dia menahan kehendak ahli akar umbi? Seorang presiden dia kena memahami. Sebab seorang pemimpin, dia mesti faham hati nulari ahli di bawahnya. Agak pelik lah saya. Saya pelik bila presiden menyentuh kehendak akar umbi, presiden disalahkan. Lucu saya. I cannot brain lah yang ni. Betul saudara. Saya bukan, ada orang tuduh kata kenapa you nak menyelamatkan Presiden UMNO, kenapa you menyokong. Saya bukan menyokong. Saya nak bercakap benda yang benar. Supaya ahli faham. Supaya warga UMNO faham. Sebenar-benarnya mereka yang mahu mempertahankan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional hari ini di bawah pimpinan Seri Muhyiddin ni adalah orang yang sudah buta perut, yang tak nampak. Rakyat dah menggeledak. Ini bukan cerita main-main. Warga UMNO sendiri. Sebab itu pada malam 7 Julai itu hari, semua menanti dengan penuh debaran. Malahan bermula dengan rasa kecewa. Nasib baik tak ada yang dilaporkan kena serangan jantung. Apabila Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa daripada UMNO dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Rakyat dah kecewa. Alamak, apakah ini ada percaturan? Maka mesyuarat Majlis Tinggi malam ini tidak akan membuat keputusan. Kerana Datuk Ismail Sabri sebagai naib presiden telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Rakyat di peringkat bawah, saya menerima call. Tak berhenti-henti. Lalah kali saya tutup handphone, saya tidur. Kerana saya sudah mula saya pun tumbang ambing diserang oleh pemikiran macam mana ni keadaannya. Nak menjawab macam mana? Saya tak boleh memberi pencerahan waktu itu. Dan semua menanti dengan penuh debaran. Saya lihat sendiri apabila Presiden UMNO membuat kenyataan media, press conference-nya. Dan semua nak tunggu. Tapi Presiden memberi kenyataan satu, sebab dua, sebab tiga. Mereka tak sabar. Cakaplah tarik ke tidak. Saya baca, saya tengok respon daripada netizen. Presiden kata bahawa 7 sebab, maka yang merasakan bahawa ini kerajaan gagal. Cepatlah. Kami tak sabar ni. Dah pukul 12.30 malam dah. Ini keadaannya. Jadi retinya ahli akar umbi dah tak sabar. Jadi bila diumumkan bahawa UMNO menarik serta merta sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, sekarang timbul pula masalah. Presiden gagal. Mula pula mengatakan itu tidak menepati, itu ini. Saya kata I cannot brain lah. Bila adanya kalangan menteri yang cuba menterjemahkan suasana mengikut selera mereka. Mereka mahu supaya Presiden UMNO ikut kehendak mereka. Apakah mampu Presiden menahan ombak gelombang yang menyerang Presiden kalau beliau tidak melaksanakan usul yang dibawa? Ini keadaannya. Sebab itu saya kata saya agak menghormati 17 orang ahli parlimen yang telah pun menyatakan bahawa mereka tetap mengikut kehendak Majlis Tinggi. Inilah sikap Spediko. Inilah sikap sebagai ahli parti. Bahawa yang penting pada kita bukan diri kita. Kita adalah ahli parti. Kita mewakili parti untuk berada di anjung kuasa. Ini dalam keadaan sekarang ni, waktu UMNO yang bukan punya kuasa. Sedar dirilah saudara. Apa yang sedang dibina sekarang ini untuk mencari upaya supaya pilihan raya akan datang, UMNO dapat kembali. Sebab rakyat dah setuju. Rakyat dah mula nampak ada ruang-ruang mereka menyokong UMNO. Mereka mahu berada bersama-sama dengan UMNO atas kegagalan masa silam. Tak payah kita nak sebut apa yang berlaku tempoh 22 bulan, tempoh setahun, tak payah kita sebut. Semua orang dah tahu. Ini bukan apa rahsia umum lagi. Dan dalam keadaan begini, rakyat nak comeback ke UMNO, mereka kecewa kalau orang yang jadi ahli parlimen mewakili UMNO begini, maka mereka mengatakan ni perangai orang UMNO macam itulah. Dapat sikit jawatan, lega. Dia memikir mereka. Dia tak memikir Mereka tidak memikirkan jerit rakyat. Dan mereka lupa. Dan kadang-kadang saya tengok tu mula membuat alasan bahawa Datuk Zahid ni nak bawa dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan beliau dah katakan there is no Anwar, there is no DAP, there is no PPM. Jelas malam tu. Masih lagi buat cerita Zahid Hamidi nak bekerjasama dengan Anwar. Sedangkan mereka lupa. Saya nak tanya, apakah mereka lupa di kalangan mereka yang bergelar menteri sekarang ni pernah mengungkapkan kenyataan bahawa kemungkinan UMNO bekerjasama dengan DAP? Waktu dia berada di tingkat 38. Dia pernah melontarkan kenyataan bahawa dalam keadaan politik itu dinamika, UMNO berkemungkinan harus bekerjasama dengan parti DAP. Dia lupa. Waktu itu dia berada di tingkat 38.
Apakah mereka lupa? Ini yang berada dalam kumpulan ahli parlimen, dia sendiri bercakap. Ada recordingnya bahawa tak salah saya nak menyokong Anwar Ibrahim. Dia melafazkan kenyataan terbuka. Sampai ketawa, memang saya menyokong Anwar Ibrahim. Apa salahnya saya nak sokong Anwar Ibrahim secara peribadi? Jadi mereka buat boleh. Presiden hanya menyantuni, hanya sekadar untuk membincangkan apakah dia melihat masa depan. Sebab saya bagi tahu saudara bahawa kemungkinan dalam pilihan raya akan datang, sukar untuk sesebuah parti membentuk kerajaan untuk mendapatkan jumlah kerusi parlimen sebagaimana zaman-zaman dahulu dah rosak. Siapa yang merosakkan? Yang merosakkan adalah mereka sekarang ni yang memimpin parti PBM. Yang merosakkan, yang menjahanamkan maruah imej UMNO secara total dengan serangan pelbagai fitnah. Waktu itu serangannya lain tak ada. YMDB Najib, YMD Najib. Sehingga kan hancur lebur imej Datuk Seri Najib. Tak ada jasa langsung. Akhirnya rakyat terpengaruh menyokong dan kita terterap. Hari ini mereka berada di anjung kuasa. Dan orang ini yang dipuja. That's I cannot break. Orang yang menghancurkan UMNO dan mereka menjadi ahli parlimen mewakili UMNO dan mereka inilah sekarang ini memuja orang itu. I cannot break. Jangan lupa ada yang jadi menteri. Waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar dari penjara, berlari ke rumah Anwar Ibrahim, bawa pasport. Ini untuk yang muat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dapat rawatan di Jerman. Jangan lupa sekarang. Dan dia usaha ni menjadi menteri. Tapi sekarang ni Zahid Hamidi yang salah kerana berbaik dengan Anwar Ibrahim. I cannot brain lah, brother. Mereka lupa kenyataan terbuka mereka sebagai ahli parlimen. Secara terbuka membuat kenyataan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia make apa ini. Zahid tak pernah mengatakan menyokong Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tapi inilah diwujudkan satu naratif kebencian yang melampau. Pada mereka boleh, orang lain tak boleh. Kita bincang malam besok, lumat kita kerjakan nanti. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.